Kopi Vosian, Salam Malaysia Medani, Izo Iritasha Joanis Mijo. Skim untuk memperkasakan usahawan di Sabah dan Sarawak akan diperkenalkan. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP akan memperkenalkan skim baru khas untuk usahawan Sabah dan Sarawak. Menterinya Datuk Iwan Benedik berkata, skim geran usahawan orang asal Sabah dan Sarawak itu bertujuan memperkasakan usahawan-usahawan di kedua-dua negeri itu. Katanya, skim baru itu juga adalah selaras dengan perkara 153 Perlembagaan Persekutuan yang menyatakan harus ada tumpuan khusus kepada masyarakat Melayu dan juga masyarakat anak negeri di Sabah dan Sarawak. Dan saya ambil itu sebagai satu punca kuasa untuk saya memperkenalkan skim buat usahawan di Sabah dan Sarawak. Dan kita mulakan dengan mewujudkan satu kota daripada 100 juta tambahan peruntukan yang telah diluluskan dan telah disalurkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kepada ISIMIKOP. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas merasmikan Konvensyen Pemerkasaan Ekonomi Anggota Jemaah SIB di Wisma SIB Sabah di Kota Kinabalu hari ini. Iwan berkata skim baru itu dijangka dilancarkan oleh Premier Sarawak di Kuching hujung September ini. Beliau berharap skim ini akan membantu mengangkat potensi dan peluang-peluang usahawan di kalangan masyarakat orang asal untuk mendapatkan pembiayaan. Katanya skim itu diperkenalkan bagi memberikan sokongan kepada usahawan orang asal Sabah dan Sarawak yang masih berhadapan dengan pelbagai cabaran. Saya berharap dengan adanya skim geran usahawan khas untuk masyarakat orang asal Sabah dan Sarawak ini setidak-tidaknya dapat mengangkat potensi dan juga peluang di usahawan di kalangan masyarakat orang asal itu untuk mendapat pembiayaan melalui geran usahawan ini dan seterusnya boleh bersaing dengan usahawan-usahawan lain di seluruh negara. Kita juga wujudkan skim ini karena kita merasakan ada keperluan untuk memberi handicap kepada usahawan masyarakat orang asal yang masih berhadapan dengan isu-isu tambahan seperti logistik, capaian internet, akses kepada pasaran dan isu jurang pengangkutan antara Sabah dan Sarawak. Itu sebabnya kita wujudkan skim khas ini supaya dapat membantu mengangkat usahawan-usahawan orang asal Sabah dan Sarawak. Keperluan semua usahawan di negara ini diambil kira dalam belanjawan 2024. 35 cadangan inisiatif baru KUSKOP dalam belanjawan 2024 meliputi keperluan semua usahawan di negara ini termasuk pengusaha mikro, kecil dan sederhana PMKS serta mengambil kira cabaran selepas pasca COVID-19. Datuk Iwan berkata ini merupakan bajet pertama kerajaan perpaduan dan perlu ada inisiatif-inisiatif baharu. Namun belanjawan 2024 perlu realistik dengan mengambil kira cabaran kewangan negara dan jumlah hutang yang perlu dilunaskan oleh kerajaan terlebih dahulu. Bagaimanapun katanya, fokus tambahan kepada Sabah dan Sarawak adalah keutamaannya di samping meneruskan inisiatif-inisiatif sedia ada kementerian di seluruh negara. Dan ini juga mengambil kira cabaran-cabaran yang dihadapi oleh PMKS selepas post-COVID. Ini merupakan bajet pertama kerajaan yang ada sekarang ini dan perlu ada inisiatif-inisiatif baru dan saya mengatakan ini adalah keutamaan saya, keutamaan kementerian dan keutamaan rakyat yang perlu dideliver oleh kerajaan. Tetapi kita juga cukup realistik dengan cabaran kewangan negara yang mana kita perlu mengambil kira jumlah hutang yang begitu besar yang perlu kita lunaskan terlebih dahulu dan mungkin tidak semua dapat dimasukkan nanti, tetapi saya mengatakan perlu ada fokus tambahan kepada Sabah dan Sarawak kerana keperluannya adalah lebih kepada isu-isu dan cabaran yang dihadapi oleh PMKS di Sabah dan Sarawak dan itu akan menjadi keutamaan teratas saya
Dalam masa yang sama kita akan meneruskan inisiatif-inisiatif sedia ada yang telah diperkenalkan oleh Kementerian sebelum ini untuk fokus sedia ada PMKS di seluruh negara. Mengenai Konvensyen Pemerkasaan Ekonomi Anggota Jemaah SIB, Datuk Iwan berharap para peserta dapat merebut peluang-peluang dan kemudahan yang disediakan kerajaan bagi mengembangkan lagi aktiviti keusahawanan mereka. Peserta-peserta konvensyen ambil maklum dan ambil inisiatif untuk mengembangkan aktiviti keusahawanan mereka di daerah masing-masing, dan saya telah berkongsi tentang pembiayaan yang boleh dipohon oleh usahawan-usahawan di seluruh negara, termasuk peserta konvensyen pada hari ini, dan saya berharap akan lebih ramai usahawan yang lahir daripada konvensyen yang diadakan pada hari ini. Buat pertama kalinya, tamu malam bakal diperkenalkan di dataran tamu mingguan Kedamaian Square. Buat julung kalinya, tamu malam akan diperkenalkan di dataran tamu mingguan Kedamaian Square pada 21 September ini. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict berkata, tamu malam itu diadakan untuk melihat sambutan di kalangan peniaga dan pengunjung tamu sebelum dilaksanakan secara kekal. Beliau berharap inisiatif ini memberikan ruang tambahan kepada peniaga-peniaga tamu khususnya daripada kawasan Kedamaian untuk memasarkan produk-produk mereka. Pada 21 dan 22 bulan 9 ini kita akan mengadakan tamu besar Kedamaian bersempena dengan penganjuran mini Hari Penjajah dan Peniaga Kecil Kebangsaan yang diadakan pada 22 September ini, dan pada malam itu 21 buat pertama kalinya kita akan memperkenalkan tamu malam di Kedamaian Square pula. Dan ini bukan hanya terbuka kepada semua penduduk Kedamaian, tapi terbuka kepada semua penduduk ataupun peniaga di seluruh Sabah yang ingin menjual produk-produk mereka, dan agensi-agensi di bawah kementerian saya, Kementerian Usahawan dan Koperasi, dan agensi-agensi keusahawanan lain juga akan kita jemput untuk mengadakan pameran-pameran dan meja perkhidmatan supaya permohonan-permohonan yang terkait dengan koperasi, terkait dengan pembangunan keusahawanan, pembiayaan keusahawanan dapat diuruskan dengan baik oleh agensi-agensi kementerian. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan penutupan kursus membuat mi laksa dan mi kuning di Tamu Lompios Kedamaian di Kota Belud, Sabah hari ini. Kursus itu yang dianjurkan oleh Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Lompios dengan kerjasama Home Chef Kongsi Resepi HCKR disertai hampir 100 orang dari kalangan kaum ibu di Kedamaian. Iwan yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kedamaian mengulangi komitmen beliau untuk terus membangunkan dan menaik taraf kemudahan-kemudahan tamu di seluruh negara, khususnya dalam kawasan Kedamaian. Sebab itu dalam penyediaan bajet ataupun belanjawan kerajaan tahun 2024 ini yang sedang disediakan sekarang, kementerian saya mencadangkan supaya apa yang kita panggil distribution center ataupun pusat pengumpulan dan pengedaran produk-produk perusahaan mikro, kecil dan sederhana untuk tujuan dipasarkan di seluruh negara dan dipasarkan termasuk ke luar negara. Dan kita telah mengenal pasti 6 zon, termasuk Sabah sebagai satu zon. Inilah antara keutamaan saya dalam pelaksanaan belanjawan tahun 2024. Inilah salah satu perkara baru ataupun program baru yang saya akan perkenalkan untuk membantu saudara-saudari memasarkan. Ini termasuk mencadangkan keperluan peruntukan khas di Kuskop untuk membantu menaik taraf kemudahan ruang niaga di tamu-tamu desa. Program Datuk Iwan di Kedamaian hari ini diteruskan dengan menyantuni 3 keluarga untuk menyampaikan bantuan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kedamaian Datuk Iwan Benedict menyantuni seterusnya menyampaikan bantuan kepada 3 keluarga di Kampung Lompios dan Kampung Lasau Minun Sud dalam kawasan Kedamaian.
Beliau yang juga Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi berharap sumbangan itu sedikit sebanyak dapat membantu meringankan bebanan keluarga berkenaan. Iwan turut merakamkan ucapan terima kasih kepada Kelab Kebajikan Kedamaian dan Yayasan Bank Rakyat atas kerjasama menjayakan program itu. Terdahulu, beliau merasmikan Konvensyen Pemerkasaan Ekonomi Anggota Jemaah SIB di Wisma SIB Likas dan seterusnya menyempurnakan majlis penutupan kursus membuat mi laksa dan mi kuning di Tamu Lompios, Kota Belud. Kota Padan, salam Pisampuruan.